Lepas tu baru saya pula yang akan mula. Teruskan. Okey ya. Mengenai bila Tuan Abu Ubaidah ada pergi buat rawatan dan ada sesetengah perawat katakan gangguan tu saka, dan ada sesetengah perawat kata gangguan sihir pemisah, dan mungkin ada perawat lain yang mentafsirkan ataupun mentakwilkan masalah-masalah lain. Okey. So bab macam ni, kalau personally saya jarang dan saya tidak suka takwil-takwil. Okey, sebab cara saya, jika ada gangguan jin, saya akan ruqyahkan dan saya akan bacakan ke semua kelompok 12 ayat ruqyah. Sama ada dia masalah sihir pun saya akan baca 20 ayat ruqyah, dia masalah saka pun saya akan baca 20 ayat ruqyah, dia masalah santau pun saya akan baca 20 ayat ruqyah. So saya tidak akan pilih-pilih, sebab bagi saya, kalau pesakit itu berfikir tentang sihir, sihir itu juga daripada jin. Kalau pesakit tu kata daripada itu gangguan saka, saka tu juga daripada jin. Kalau pesakit tu kata terkena sampuk di laut, di hutan dan sebagainya, jin tersampuk tu juga daripada gangguan jin. So dan kebanyakan kes, ciri-ciri gangguan jin sihir, jin saka, jin santau, jin asyik, hampir-hampir keadaan dia. So biasanya untuk kes-kes yang saya akan rawat, untuk sesi pertama, kedua, ketiga, keempat ni, saya hanya akan ruqyahkan sahaja kesemuanya. Saya akan bacakan ke semua ayat ruqyah. Kalau yang dah memang 3-4 sesi masih belum pulih, maka barulah saya akan investigate kes tu semakin dalam, baru saya melihat mungkin cerita-cerita ataupun kisah-kisah silam, ada buhul-buhul tak, ada tak pergaduhan ataupun putus tunang ataupun bercerai, kisah-kisah yang lama, ada tak kisah-kisah keluarga bergaduh, berebutkan harta dan sebagainya. So untuk peringkat sesi 1, 2, 3, 4 kali rawatan ni, biasanya saya akan ruqyahkan dahulu macam tu sahaja. Dan saya sangat-sangat tidak suka untuk mentakwil-takwil ni, ini sihir atau ini saka. Sebab bila saya kata Tuan Abu Ubaidah terkena sihir, maka Tuan Abu Ubaidah pasti akan tertanya-tanya, siapa yang hantar sihir ni kepada saya? Kenapa saya disihir sedangkan saya tak kacau orang? So kata-kata macam ni dia akan lebih membuka kepada pintu-pintu fitnah. Nanti Tuan Ubaidah bila masuk pergi ke kerja dan sebagainya, mula akan tertanya-tanya, siapa yang bermasam muka dengan saya? Siapa yang macam dengki saya? Mungkin saya naik pangkat, orang dengki dengan saya. Ini akan merosakkan hati kita. Okay? So ini cara saya lah. Dan jika saya kata Tuan Abu Ubaidah ada saka, ataupun wife Tuan Abu Ubaidah ada saka, maka nanti akan tertanya-tanya pula, kenapa tok nenek kita dahulu masih suka menyimpan membela jin-jin ni dan sebagainya. Ini juga akan boleh juga membawa kepada perpecahan di antara ahli keluarga. So kalau tanya saya, lebih baik fokuskan sahaja kepada sesi rawatan ruqyah dan juga amalan-amalan, tanpa kita terlalu memikirkan ini sihir ke, ini saka ke atau sebagainya. Saya dah memperjelaskan banyak kali. Ini buku ruqyah yang saya sendiri buat. Sihir pun saya baca semua, saka pun saya baca semua, santau pun saya baca semua, anak degil pun saya baca semua, busung pun saya baca semua, semuanya saya baca semua. Okay? Cuma bila kita buat rawatan, mungkin ada reaksi-reaksi berdialog dan sebagainya. Itu sahaja baru kita akan detailkan, perincikan mengikut dialog masing-masing. So kalau nasihat saya, tak perlu nak difikirkan sangat itu sihir atau saka atau apa. Fokuskan sahaja kepada bacaan ayat-ayat ruqyah dan juga amalan-amalan diri sendiri. Okey?